السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، فيا عباد الله اتقوا الله. أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون. وأما بعد، alhamdulillah, kita rafa'kan setinggi-tinggi pujian kehadirat Allah Subhanahu wa taala, dan kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah karunia, taufik dan hidayah Allah Subhanahu wa taala dapat kita menyambung kembali kuliah menggunakan kitab Qanun Jinayah Syar'iyyah. Sebagai pengulangannya, insyaAllah, ini agak salah kita menggunakan kitab ini, sedikit pengulangan. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan Qanun Jinayah Syar'iyyah? Dalam fiqh Islam yang diistilahkan oleh fuqaha, yakni ulama fiqh, qanun atau syariah. Qanun atau syariat ialah perundangan Islam atau perundangan syarak yang termasuk di bawah perundangan tersebut undang-undang jinayah syar'iyyah atau undang-undang qanun jinayah syar'iyyah, iaitu undang-undang syarak bersabit dengan kesalahan-kesalahan yang dilakukan oleh seseorang yang boleh didakwa di bawah kes jenayah syar'iyyah. Itu yang dimaksudkan dengan istilah qanun jenayah syar'iyyah di sisi ulama fuqaha. Jenayah menurut fuqaha, apa yang dimaksudkan dengan jenayah menurut fuqaha? Yani jenayah menurut fuqaha ialah perbuatan atau perilaku yang jahat yang dilakukan oleh seorang untuk mencerobohi atau mencabuli kehormatan jiwa atau tubuh badan seorang yang lain dengan sengaja. Jenayah mengikut pentarifan fuqaha sebagaimana yang disebutkan dalam perkara 1 dan 2 di atas adalah khusus pada kesalahan-kesalahan yang bersabit dengan perlakuan seorang membunuh atau menghilangkan anggota tubuh badan seorang yang lain atau mencederakan atau melukakannya, yang wajib dikenakan hukuman qisas dan diyat. Yang ketiga pula yang termasuk dalam jinayah, yakni kesalahan-kesalahan yang melibatkan harta benda, akal, fikiran dan sebagainya adalah termasuk dalam jinayah yang umum yang takluk di bawahnya semua kesalahan yang wajib dikenakan hukuman hudud, qisas, diyat dan ta'zir. Ini adalah merupakan ta'rifan yang ditakrif oleh ulama, yakni ulama fiqh, berkenaan dengan apa yang dimaksudkan dengan qanun jinayah syar'iyyah. Dan di antara undang-undang ataupun qanun jinayah syar'iyyah ini adalah hukum hudud. Dan jinayah yang ada di bawah hukum hudud di antaranya adalah zina.
Kita masih dalam perbincangan berkenaan dengan zina, yang mana zina itu adalah merupakan satu jinayah yang ianya duduk di bawah qanun jinayah yang dinamakan sebagai hukum hudud. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin ya rabbal alamin. Yang sambungan bukti-bukti untuk mensabitkan kesalahan zina apabila kita sebut sebagai jinayah, sudah tentulah ada satu-satu jinayah yang ditakrifkan tadi dibawa ke mahkamah. Mahkamah akan meminta bukti sebelum menetapkan atau mensabitkan satu-satu kesalahan, sebelum dijatuhkan hukuman, yang mana mahkamah melalui hakimnya meminta bukti. Jadi setiap kesalahan sebelum dijatuhkan hukuman perlu ada bukti. Tanpa ada bukti, sesuatu yang dituduh itu akan dibebaskan ataupun kesalahan itu akan digugurkan tanpa ada bukti. Bukti-bukti untuk mensabitkan kesalahan zina. Apabila satu orang itu disabitkan dengan jinayah zina, perlu kepada bukti. Di mana dalam perbahasan yang lepas, zina ini ada dua bentuk. Satu zina muhsan dan juga zina ghairu muhsan. Zina muhsan ni orang yang pernah bernikah, pernah merasai persetubuhan secara nikah, tiba-tiba dia berzina, dan sabit dengan kesalahan dia itu ada saksi dan sebagainya, yang mana kalau dibawa kepada mahkamah, mahkamah akan menetapkan hukuman baginya rejam sampai mati. Dan juga kesalahan zina yang kedua, iaitu orang yang tak pernah menikah tapi melakukan zina, di mana sebagai ghairu muhsan. Dan orang ini apabila dibawa ke mahkamah ataupun diadukan kepada mahkamah hakim, hakim meminta bukti. Kalau sabit dengan bukti, cukup bukti ataupun qarinah ataupun evidence, yang mana orang ini yang melakukan zina sedangkan dia tak pernah menikah, dia panggil zina ghairu muhsan. Orang ini kena sebat 100 rotan dan juga dibuat daerah atau dibuat negeri. Itu dua bentuk hukuman kepada penzina. Satu muhsan, yang kedua ghairu muhsan. Dan perbincangan kita pada malam ini di antaranya yakni bagaimana bukti-bukti untuk mensabitkan kesalahan zina. Jadi kita sebutkan tadi, setiap kesalahan sebelum dijatuhkan hukuman mesti ada bukti. Dan zina itu ada dua bentuk hukuman kepada zina. Satu muhsan, orang yang muhsan ini kena rejam sampai mati. Ghairu muhsan kena sebat 100 rotan dan juga ribuan daerah ataupun negeri. Dua-dua itu ada dalil, sama ada daripada Al-Quran dan juga hadis Rasulullah SAW. Dan sekarang berkenaan dengan bukti. Perkara 28 ceraian satu, kesalahan zina adalah satu kesalahan dalam jinayah syar'iyah yang wajib dikenakan hukuman hudud ke atas mereka yang melakukan kesalahan zina itu, sebagaimana yang diperuntukkan dalam perkara 15 ceraian 2 dan perkara 15 ceraian 3 yang berdalilkan firman Allah Ta'ala dalam surah An-Nur ayat 2 yang disebutkan dalam perkara 15 ceraian 1 dan ditafsirkan oleh hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Abu Dawud yang disebutkan dalam perkara 12 ceraian 4. Jadi seseorang yang dihadapkan kepada mahkamah, dibuat pengaduan kepada mahkamah tentang kelakuan zina dia ini, di mana mereka akan diminta saksi. Dan kalau yang melibatkan penzinaan ini dijelaskan oleh para ulama apa dalilnya. Dalilnya yang pertamanya yakni daripada Al-Quran surah An-Nur
yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Abu Daud dalam perbincangan yang lepas. Maknanya dua-dua ini, yang kesalahan zina ini ada disebut di dalam Al-Quran tentang hukumannya, dan juga kesalahan zina tentang hukuman zina disebut oleh hadis Rasulullah SAW di dalam hadis yang dirikotkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud di dalam perbincangan yang lepas. Itu yang pertama. Maknanya apa kita sebut sebagai undang-undang syarak, undang-undang Islam, undang-undang yang dinisbahkan kepada Allah, sudah tentulah mesti ada dalil Al-Quran dan hadis. Dan kedua ulama, mereka menggali, mengeluarkan hukum daripada dua sumber Al-Quran dan hadis, dan disitulah mereka akan menetapkan ini hukum apa, ini hukum apa. Kadang ini hukum haram, kadang ini hukum harus, kadang ini hukum sunat, kadang ini hukum makruh, kadang ini hukum wajib, kadang ini hukum apa sunat. Dan kesemua itu digali oleh para ulama sebelum menetapkan hukum-hukum yang tersebut. Dan begitu juga dalam zina ini, di antara kesan daripada hukuman zina ini boleh menyebabkan hilang nyawa. Dan apa kita sebut sebagai hilang nyawa, sudah tentulah perlu kepada penelitian, perlu kepada pendetilan. Dan di antara dalil yang menyebutkan zina ini kena rejam sampai mati hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Abu Daud, yang berkenaan orang yang pernah bernikah dan dia melakukan perzinaan. Itu yang pertama. Itu dimaksud sebagai syariat ataupun syariah. Yang syariat itu disebabkan kepada Allah dan Rasul, hukum-hukum Allah. Jadi disebut hukum Allah, sudah tentulah ada sumber. Sumber itu dalil, dan itu adalah Al-Quran dan juga hadis, dan juga termasuk ijma' dan qiyas, itu ada sumber. Sesungguhnya sumber di dalam Islam, dalam hukum ini, 4 yang disepakati oleh para ulama, Al-Quran dan hadis, ijma' dan qiyas, dan ada 8 lagi sumber di dalam hukum Islam. Dan kesemuanya berjumlah 12. Yang paling terkenal adalah 4, yakni Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan yang lain itu umpamanya sad zara'i, ataupun man qablana, ataupun masalah al-mursal. Itu adalah merupakan di antara sumber-sumber hukum Islam. Ini sumber-sumber kepada hukum Islam yang jumlahnya sebanyak 12. Dan terkenalnya adalah 4 yang awal, Al-Quran, hadis, ijma' dan qiyas. Dan dalam perkara berkenaan dengan hukum yang dilakukan perzinaan ini, pertamanya Al-Quran, hadis, dan juga sepakat ulama, ijma' ulama, ini adalah merupakan perkara yang kuat untuk mensabitkan seseorang itu di dalam kes perzinaan itu kena dihukum. Perkara beberapa ceraian juga pula untuk mensabitkan seorang itu bersalah dalam kes zina yang wajib dikenakan hukuman perut, mestilah dibuktikan dengan salah satu perkara-perkara yang berikut. Jadi apabila satu orang itu dihadapkan kepada muka pengadilan atau mahkamah, sudah tentulah mesti dibawa saksi ataupun mesti dibawa bukti-bukti. Dan di antara bukti yang perlu dibawa adalah yang pertama, penzinaan itu mestilah disaksikan oleh 4 orang saksi laki-laki, yakni firman Allah Ta'ala. Jadi apabila satu kes penzinaan dibawa ke mahkamah, yang pertamanya mesti ada saksi sebelum disabitkan dengan hukuman kepada penzina. Dan saksi itu mesti 4 orang. 4 orang ini maknanya jumlahnya 8 mata yang menyaksikan perbuatan zina. Yang mana dalil berkenaan dengan saksi kepada penzinaan ini disebut oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Nisa ayat 15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum fastashhidu 'alayhinna arba'atan minkum." An-Nisa ayat 15 yang bermaksud, dan sesiapa yang melakukan perbuatan keji yakni zina, wallati ya'tina al-fahishata min nisa'ikum,
Itu maksudnya, dan siapa yang melakukan perbuatan keji yang zina di antara perempuan-perempuan kamu, maka carilah 4 orang laki-laki untuk kamu yang menjadi saksi terhadap perbuatan-perbuatan mereka itu. Yang mana penetapan saksi itu orang laki-laki, 4 orang laki-laki ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran Karim pada surah An-Nisa ayat 15. Yang kedua, berkenaan dengan bukti untuk mensampaikan kesalahan zina. Perkara yang kedua, yang perkara yang pertama tadi saksi. Saksi itu 4 orang laki-laki. Jadi kalau 4 orang laki-laki, 8 mata, mata yang betul-betul melihat sebagaimana yang buat celak mata tu, jadi jarum celak mata tu masuk di dalam bekas celak. Umpamanya itulah betul-betul melihat perbuatan zina itu berlaku. Jadi perkara ini apa tuan-tuan? Agar tidak melakukan kesalahan di dalam menuduh seseorang itu berzina. Kadang-kadang dia belum berzina lagi, baru mula-mula tiba-tiba dituduh sebagai melakukan penzinaan. Dan orang yang menjadi saksi itu matanya mesti dalam keadaan yang tidak sakit. Maksudnya mata yang tidak bercermin mata, betul-betul boleh melihat dengan jelas tanpa ada alat yang lain. Ini sebagai apa? Sebagai gambaran keadilan. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala meletakkan keadilan di dalam hukuman ini agar orang yang melakukan perbuatan keji ini dapat mereka bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya hukum Allah ini sebenarnya itu adalah merupakan yang terakhir, jalan yang terakhir. Yang pertamanya seorang itu insaf. Dan kalau perkara itu dibawa kepada mahkamah, sebab itulah mahkamah akan meminta saksi sebelum menjatuhkan hukuman. Yang kedua, ikrar, yaitu pengakuan daripada orang yang melakukan zina. Ikrar ini adalah dibuat di hadapan imam, yang ketua negara atau wakil yang seperti hakim atau qadi. Yang kedua, kesalahan zina boleh disampaikan apabila pelaku zina itu ikrar, mereka mengaku ataupun dua-dua mengaku yang melakukan penzinaan. Dan pengakuan itu mesti dilakukan di hadapan ketua negara atau wakil yang seperti hakim atau qadi. Qadi itu maksudnya hakim. Itu yang kedua, bukti yang kedua. Ini pernah berlaku di zaman Rasulullah. Ini satu orang yang pernah berzina, dia datang jumpa Rasulullah SAW, mengaku dia berzina, dia bersumpah yang memang dia berzina. Ini perkara ini dalam hadis yang kita terangkan dalam pertemuan yang lepas. Dan bukti yang ketiga mensyaratkan zina ini, yakni qarinah. Qarinah ini maknanya evidence ataupun bukti, iaitu perkara-perkara yang menunjukkan berlaku penzinaan, misalnya hamil, yakni mengandung bagi perempuan-perempuan yang tidak bersuami atau tidak ketahui perempuan itu ada suaminya. Dan bukti yang ketiganya yang boleh disampaikan sebagai zina ini, kalau satu orang itu dia tak pernah berkahwin tapi dia mengandung, ataupun suaminya dah keluar negara lama, buat kerja tugas di luar negara dah lama dah, sehingga di masa dia di luar negara mungkin dah bertahun-tahun tak balik, tiba-tiba isterinya mengandung. Di mana di atas bukti itu, satu orang yang mengandung tanpa ada suami di sisinya pada tempoh yang cukup lama itu, ataupun perempuan yang tidak pernah berkahwin tiba-tiba dia mengandung, di mana ini adalah merupakan bukti yang kuat dia pernah melakukan penzinaan. Perkara 29, kelayakan saksi-saksi dalam kes zina. Ini saksinya adalah merupakan perkara yang penting diambil kira di dalam mahkamah, dan disitulah kelayakan seseorang saksi itu dinilai. Sebelum seorang itu diterima sebagai saksi,
di mana kelayakannya sebagai saksi itu ditetapkan oleh syarak. Jadi saksi-saksi yang layak untuk menjadi saksi dalam kes kesalahan berzina yang boleh diterima penyaksiannya ialah mereka yang memenuhi syarat-syarat berikut. Saksi ini pun dia ada syarat-syarat juga. Dia tidak boleh ambil macam itu saja, kena diambil kira syarat-syarat sebagai saksi. Agar penyaksian itu benar-benar yang adil kepada orang yang bersalah itu. Saksi yang pertama, saksi-saksi itu mestilah 4 orang yang semuanya terdiri daripada orang laki-laki. Tidak diterima penyaksian orang perempuan. Dalam kes yang melibatkan kepada hukum kedua, saksinya mesti laki-laki, tidak diterima saksi perempuan. Saksi perempuannya ada juga diterima dalam perundangan Islam. Satu daripadanya saksi kelahiran, itu adalah saksi bagi perempuan. Tapi dalam masalah berkenaan dengan kes produk, saksi yang diterima adalah orang laki-laki sahaja. Di mana saksi laki-laki, 4 orang laki-laki. Yang kedua, jadi kriteria sebagai saksi yang kedua adalah baligh, iaitu orang yang telah dewasa mengikut syarat-syarat yang ditentukan oleh syarak. Yang kedua, saksi yang keduanya mesti baligh. Orang Islam laki-laki yang baligh. Baligh di antara tanda baligh, yakni mimpi keluar mani adalah baligh. Itu biasa tanda yang pertama lah satu orang tu dia baligh, yakni mimpi basah atau mimpi keluar mani. Dua-dua ni berlaku pada laki-laki dan perempuan tu baligh. Kadang-kadang baligh ini di antara tandanya satu orang tu dia keluar haid. Bagi perempuan pun baligh juga. Dan yang normalnya 9 tahun ke atas lah. Kalau perempuan yang subur 9 tahun ke atas, dia keluar haid, kebiasaan macam tu, dia baligh. Dan di antara tanda baligh bagi perempuan juga adalah mengandung. Itu tanda baligh. Dan di antara tanda baligh yang lain, kalau tidak ada yang 3 tu, satu daripadanya tumbuh bulu ari-ari, di mana dia dikira sebagai baligh. Jadi biasanya orang tumbuh bulu ari-ari itu baligh. Dan juga berdasarkan kepada pendapat ulama, yang di antara tanda-tanda yang lain seorang itu sudah baligh kalau dia ini tidak mimpi basah, yang biasa 15 tahun ke atas, laki-laki dan perempuan dia sudah baligh. Ini adalah merupakan tanda seseorang itu baligh. Yang pertamanya, yang biasa yang terkenalnya adalah mimpi keluar mani, itu baligh, mimpi basah. Atau bagi ini berlaku pada laki-laki dan perempuan. Dan kalau perempuan ni, kalau dia keluar darah haid, bukan darah istihadah, bukan darah penyakit, tapi darah haid, dia ada tanda-tanda darah haid yang biasanya berlaku 9 tahun ke atas. Apabila satu orang perempuan tersebut dia keluar darah haid. Ataupun dia mengandung. Biasanya mengandung itu adalah tanda dia sudah baligh. Itu tanda baligh. Dengan syarat yang keduanya, seorang itu nak diterima sebagai saksi, dia baligh. Jadi perkara baligh ini penting di dalam Islam. Dalam urusan-urusan melibatkan harta juga, pemilik harta itu mesti baligh. Islam tidak benarkan kanak-kanak untuk berinteraksi, bertaaruf di dalam harta benda. Mesti baligh. Yang kedua, seseorang yang boleh diterima sebagai saksi dalam kes penzinaan ini, 4 orang saksi laki-laki yang baligh. Yang keduanya, seorang itu mesti berakal. Orang gila tidak diterima saksinya. Berakal itu orang yang mempunyai akal fikirannya yang waras dan yang cukup sempurna akal fikirannya, berakal. Jadi akal ini adalah merupakan syarat seseorang itu diterima saksi. Begitu juga di dalam ibadah-ibadah yang melibatkan hubungan dengan Allah, seperti salat. Yang baligh dan dia berakal itu adalah syarat seseorang itu wajib untuk dipikul atau memikul tanggungjawab ataupun ditaklifkan kepada mereka. Itu dipanggil mukallaf. Apa yang dinamakan mukallaf? Mukallaf itu aqilun balighun, berakal dan juga cukup umur dalam
dalam Islam itu sebagai baligh, dipanggil satu orang yang mukallaf. Jadi mukallaf itu apa maksud mukallaf? Aqilun balighun, berakal dan juga cukup umur dalam Islam. Satu lagi dipanggil mumayyiz, tamyiz, mana orang yang sempurna akal, penuh akalnya, boleh berfikir, tetapi dia belum baligh. Jadi seorang yang baligh, seseorang yang berakal, dia mesti melalui tahap dia tamyiz, mumayyiz. Dan lepas itu apabila sampai kepada baligh, maknanya dia sempurna akal. Satu orang yang tamyiz, mumayyiz ni contoh mumayyiz umur lebih kurang 7 tahun. 7 tahun itu biasa dah mumayyiz ataupun tamyiz, jadi orang dah penuh akal. Dan kerana itulah kalau kita lihat sekarang, kanak-kanak yang 7 tahun dia dah bersekolah sebab akal dia dah tamyiz dan mumayyiz, boleh dibebankan arahan, dia tahu baik buruk, dia tahu cemar kotor. Ini kanak-kanak yang tamyiz, kanak-kanak yang akal dia dah penuh. Cuma tunggu lagi dia belum baligh. Jadi baligh ni tahap orang tu yang pertamanya dia mimpi basah, tidak boleh baligh. Jadi kalau mumayyiz ni belum sampai kepada baligh tapi berkenaan dengan akal, itu kami tamyiz. Dan kerana itu adalah hal berkenaan contoh dengan solat. Kanak-kanak yang sudah mumayyiz boleh jadi imam kepada solat. Kanak-kanak yang sudah mumayyiz boleh meniatkan diri sendiri, dipanggil mumayyiz. Contohnya satu ayah ataupun ibu ayah membawa anaknya menggunakan umrah atau haji, yang mana kanak-kanak yang mumayyiz boleh dibenarkan dia berniat sendiri sebab dia sudah faham tentang niat. Berbeza kanak-kanak yang belum mumayyiz, ayahnya meniatkan bagi pihaknya. Itu bagi orang yang ada kerja urusan haji ataupun umrah. Itu beza di antara mumayyiz dan baligh. Mumayyiz ni kanak-kanak ataupun orang yang dah penuh akal, dan baligh ni orang yang sudah sampai tempoh satu daripadanya dia mimpi basah. Yang mana apa kita sebut di sini, baligh dan juga berakal ini adalah merupakan syarat yang paling penting, di mana satu orang itu ditaklifkan, dibebankan hukum syarak. Apabila satu orang itu sudah baligh dan berakal, wajib satu orang sembahyang, wajib satu orang puasa, dan wajib satu orang itu digunakan haji apabila dia mampu, apabila sudah baligh dan juga berakal. Jadi kadang-kadang ada orang sudah baligh tapi dia tidak berakal, dia gila, di mana tidak dibebankan hukum syarak. Di mana baligh dan berakal ni dua perkara yang mesti ada pada satu orang itu dipanggil mukallaf. Di situlah diwajibkan ataupun dibebankan hukum syarak ataupun dipanggil sebagai hukum taklif. Syarat yang keempat bagi saksi ini ataupun kriteria yang keempat bagi saksi, orang yang adil, iaitu orang yang tidak melakukan dosa-dosa besar dan tidak berterusan melakukan dosa-dosa kecil. Orang yang nak diterima sebagai saksi itu mesti dia selidik apakah orang itu dia suka buat dosa besar ataupun dia berterusan melakukan dosa kecil. Ini penting, dipanggil adil, saksi yang adil. Seorang yang melakukan dosa besar ataupun berterusan melakukan dosa kecil tidak diterima sebagai saksi. Sebab apa? Berkemungkinan besar orang suka buat dosa ni, dia suka menipu, dia berani nak menipu sebab dia sudah tidak takut kepada Allah dalam hal-hal meninggalkan hukum-hukum Allah ataupun dalam surat Allah. Contoh di antara dosa besar meninggalkan sembahyang, dipanggil dosa besar. Orang sengaja meninggalkan sembahyang dipanggil fasik. Orang sengaja meninggalkan puasa tanpa uzur syar'i, dia fasik. Orang yang tidak menunaikan haji sedangkan dia mampu menunaikan haji tanpa ada uzur syar'i, di mana dia boleh dibilang sebagai orang fasik, melainkan nama dia tak naik ataupun dia tidak dapat panggilan haji. Dan kalau dia sengaja dapat panggilan haji, dia tak mau pergi, dia dah mampu, dia ada istita'ah, boleh termasuk dalam kumpulan orang yang melakukan dosa. Dan banyak lagi lah dosa di antara yang lain, berjudi, berzina, itu dosa-dosa besar. Minum arak, berliwat dan sebagainya, ataupun lesbian dan sebagainya, itu adalah merupakan dosa-dosa besar.
Sekali melakukan dosa besar dengan sengaja, orang disebut sebagai fasik, tidak diterima penyaksian dia. Begitu juga berterusan melakukan dosa-dosa kecil, suka tengok filem-filem yang tak senonoh, di mana itu adalah merupakan satu dosa. Jadi orang yang menjadi tidak diterima sebagai saksi. Di antara kriteria sebagai saksi yang lain, kriteria yang kelima, saksi-saksi itu kesemuanya mestilah terdiri daripada orang Islam, sama ada menjadi saksi ke atas orang Islam atau yang bukan Islam. Dan juga saksi ini mesti orang Islam. Dan kriteria saksi yang berikutnya, saksi-saksi itu kesemuanya mestilah benar-benar melihat dengan matanya sendiri masuk kemaluan laki-laki itu ke dalam kemaluan perempuan itu seperti biji celah masuk ke dalam tabungnya, atau seperti keris masuk ke dalam sarungnya. Dari seorang yang diterima penyaksian, dia mesti melihat betul, dia tengok betul-betul, yakni perzinahan itu berlaku. Di mana perzinahan itu berlaku macam mana? Seumpama batang cedak masuk di dalam bekas cedak, ataupun keris masuk di dalam sarungnya, itu adalah penyaksian. Apabila ditanya oleh hakim, dia melihat dengan cara itu. Ini adalah syarat sebagai saksinya. Dan kriteria yang berikutnya, keterangan saksi-saksi itu mestilah jelas, yaitu menerangkan secara hakiki masuk zakar laki-laki itu ke dalam lubang faras perempuan itu sebagaimana yang berlaku, bukan secara biasa. Begitu juga penyataan saksi itu dia melihat betul, bukan secara bayangan, bukan secara biasa. Dia kata dia betul-betul melihat cara masuk zakar itu seperti begitu, seperti keris masuk dalam sarung, yang dilihat betul, bukan setakat bayangan-bayangan sahaja. Dan kriteria saksi yang terakhirnya, saksi-saksi itu mestilah melihat sendiri perzinahan itu dilakukan dalam satu tempat yang tertentu dan dalam satu masa yang sama, tidak berlainan tempat dan masa. Begitu juga saksi-saksi yang dihadapkan kepada muka pengadilan itu untuk mensabitkan kesalahan tidak boleh berkelakar. Contoh, saksi pertama kata zina ini saya lihat kedua, saksi kedua dan ketiga mesti juga yang sama, dan tempat berlaku perzinahan itu begitu, perbuatannya begitu, jadi mesti nak sama exactly, empat orang tu mesti sama. Tak boleh, yakni di antara empat tu berkelakar. Jadi mana tuan-tuan, bukan senang. Islam ni sebenarnya tidak nak menghukum, tapi kalau dah sampai kepada mahkamah, sudah tentulah kerja hakim untuk membuat pengadilan. Dan kalau tak sampai ke mahkamah, orang berzina itu dia mesti bertaubat kepada Allah, sungguh-sungguh bertaubat kepada Allah. Innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun dan Penyayang. Dan apabila kes itu dibawa ke mahkamah, sudah tentulah hakim mesti melaksanakan hukum itu, sebab itu adalah tanggungjawab sebagai hakim. Di mana kesemua ini disebut di dalam kitab Al-Ahkamul Fiqhiyah fil Mazahib Islamiyah Arba'ah. Dan ini halaman juzuk yang kedua, halaman 505. Yani tentang kriteria saksi ini disebut dalam kitab Al-Ahkamul Fiqhiyah fil Mazahib Islamiyah Al-Arba'ah. Dan ini boleh rujuk dalam juzuk yang kedua, halaman 505. Ini kitab yang berkenaan dengan undang-undang jenayah. Dan sesungguhnya kitab berkenaan dengan jenayah-jenayah sendiri banyak di dalam Islam, rujukannya banyak. Di mana kalau kita lihat kes-kes mahkamah pun, kalau kita lihat kepada undang-undang sivil pun, apabila berlakunya satu-satu kesalahan, di mana kesalahan itu ditetapkan oleh hakim itu sebagai undang-undang untuk berikutnya, kesalahan yang sama dibawa ke mahkamah, yakni keputusan ataupun hukuman yang sama akan ditetapkan kepada kesalahan yang sama. Sebab apa? Dia punya dokumen kesalahan itu sudah ada. Kesalahan yang pernah dijatuhkan hukuman di mahkamah akan direkodkan, akan disimpan. Datang apabila berlaku kesalahan yang kedua, hakim jelas akan merujuk kepada hukuman yang pertama. Begitulah yang berlaku di dalam Islam, yakni kitab-kitab fiqh berkenaan dengan
Hukum-hukum sebegini jelas ulama-ulama melihat mengkaji setiap yang berlaku kesalahan-kesalahan yang ditetapkan di mahkamah Al-Quran Hadis, dan apabila berlaku secara di mahkamah, mereka akan susun dokumen-dokumen itu. Apabila berlakunya kesalahan yang sama, mereka akan merujuk kepada dokumen-dokumen yang sebelum itu. Ini adalah dipanggil kitab-kitab fiqh. Dari banyaklah kitab-kitab fiqh yang menyebut akan perkara-perkara yang berkaitan dengan hukum-hukum hudud. Dari teramat banyak. Boleh syarah? Belum. Yang kedua, ini berkenaan dengan penyaksian. Jadi kelayakan ataupun karakter saksi dalam kezina yang kedua. Seorang yang mendakwa bahawa seorang perempuan melakukan zina tanpa mengemukakan 4 orang saksi laki-laki, dakwaan itu adalah dianggap sebagai qadhaf, iaitu menuduh seorang berzina secara melulu yang wajib dikenakan hukuman hudud, disebut sebanyak 80 kali sebab. Firman Allah Ta'ala, وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ 80 جَلْدَةً. Surah An-Nur ayat 4. Ia bermaksud orang-orang yang melimparkan tuduhan zina kepada perempuan-perempuan yang terpelihara kehormatannya, kemudian mereka tidak membawakan 4 orang saksi, maka sebatlah mereka di 80 kali sebat. Dan sebaliknya, apabila satu kes dibawa ke mahkamah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu an la ilaha illallah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, Hayya 'alas salat, Hayya 'alas salat, Hayya 'alal falah, Hayya 'alal falah.
orang yang mendakwa seseorang yang lain berzina, sehingga seorang yang mendakwa seorang lain berzina, tetapi dia tidak membawa saksi, 4 orang saksi yang memenuhi kriteria yang disebutkan tadi, di mana seorang itu akan dikenakan hukuman qadzaf. Jadi kita ulang, satu orang yang menuduh orang lain melakukan perbuatan zina tanpa dia membawa saksi, 4 orang saksi, sebagaimana Allah Ta'ala menyebut kena bawa saksi dalam surah An-Nisa ayat 15, 4 orang saksi, tapi dia tidak membawa saksi, di mana orang yang menuduh itu kena hukuman qadzaf. Dan hukuman qadzaf ini disebut oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nur ayat 4. Jadi kesemua itu jelas di dalam Al-Quran. Perbuatan zina sampai ke zina hukumnya begini. Al-Quran sebut, hadis sebut. Dan zina itu mesti ada saksi, mesti ada bukti, mesti ada pengakuan dan sebagainya. Al-Quran hadis sebut. Dan sebaliknya pula, apabila seorang itu menuduh orang lain berzina tapi dia tidak bawa saksi, sedangkan Al-Quran kata kena bawa saksi, 4 orang saksi, yang mana orang yang menuduh itu dia akan dikenakan hukuman qadzaf. Hukuman qadzaf ini sebanyak 80 kali sebatan. Jadi seorang yang nak menuduh orang lain berzina, dia kena betul-betul ada saksi. Termasuk juga orang yang akan dikenakan hukuman qadzaf ini, seseorang menuduh orang lain melakukan perbuatan liwat. Liwat ini satu laki-laki yang mendatangi laki-laki dan perempuan yang lain, dan mensetubuhi laki-laki dan perempuan yang lain dengan jalan dubur, dipanggil liwat. Seorang yang menuduh orang yang meliwat sedangkan dia tidak bawa saksi, dia juga kena hukuman qadzaf. Begitu juga dalam kes seseorang yang menafikan anak yang dikandung oleh istrinya bukan anak dia, bermaksud dia akan menuduh istrinya berzina. Kalau satu suami mengatakan itu dalam kandungan istrinya bukan anak dia, bermakna anak siapa, dia akan secara jelas menuduh istrinya berzina. Kalau dia tidak bawa saksi, dia juga akan dikenakan hukuman qadzaf sebanyak sebatan 80 kali sebat. Jadi qadzaf ini berlaku pertamanya menuduh satu orang yang berzina tapi dia tidak bawa saksi, maknanya kena qadzaf. Menuduh orang lain melakukan perbuatan liwat tanpa ada saksi, kena qadzaf. Menafikan anak yang dikandung oleh istrinya bukan anak dia tanpa bawa saksi, orang itu juga kena hukum qadzaf. Dan dalam kes ini, satu orang yang menuduh isteri qadzaf, bagaimana nak mengelakkan diri dia daripada kena hukum qadzaf, yakni dia kena li'an, kena bersumpah. Itu pun disebut di dalam Al-Quran. Sebenarnya hukum ni apa? Hukum li'an ini ada dalam bab munakahat, dan dia ada pertalian. Jadi satu orang itu mesti bersumpah sebanyak 4 sumpah mengatakan dia tuduh benar, dan kalau sumpah yang kelima, yakni dia melaknat diri dia sendiri kalau dia berbohong. Itu bagi yang menuduh. Dan kalau perempuan yang dituduh itu dia diam, dia tidak menafikan tuduhan itu, dia akan dikenakan hukuman hudud. Dan kalau perempuan itu umpama isteri dia berlian juga dengan 4 kali sumpah menafikan perbuatan zina itu, dan juga yang kelima dia menaknat diri dia sendiri, di mana dua-dua itu akan terlepas daripada hukuman hudud, dan terlepas daripada hukuman zina, dan terlepas daripada hukuman qadzaf bagi penduduk. Dan dalam kes itu, kesemua itu akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yang mana Allah Subhanahu Wa Taala mengetahui apa yang dilakukan oleh manusia. Yang menuduh, Allah Ta'ala tahu dia betul atau tidak tuduhannya. Yang berzina, Allah Ta'ala tahu dia berzina atau tidak. Yusirruna wa ma yu'linu. Allah Subhanahu Wa Ta'ala tahu apa yang disembunyikan dan apa yang dinyatakan oleh seseorang.
Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan pada malam ini dapatlah pengetahuan kepada kita sesungguhnya dalam perkara hubungan di antara laki-laki dan perempuan ini adalah satu hubungan yang murni apabila dilakukan dengan cara pernikahan. Apabila dilakukan pernikahan, hubungan itu hubungan istimewa di sisi Allah. Allah Ta'ala iktiraf hubungan itu sehingga Allah Ta'ala datangkan hukum-hukum yang lain seperti waris, seperti wali dan sebagainya. Apabila satu orang itu menikah, ada ijab dan qabul. Dan ada satu orang itu melakukan perbuatan zina, sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Ta'ala sudah membenarkan satu laki-laki dan perempuan boleh bermesra dan lebih kepada itu sampai melakukan hubungan jenis dengan cara nikah, tiba-tiba melakukan perzinahan. Allah Subhanahu Wa Ta'ala amat benci perbuatan itu dan Allah Ta'ala mendatangkan hukum-hukum bagi perzina dalam hukum hudud. Mudah-mudahan apa yang kita kongsikan ini dapatlah kita mengetahui dan kita mengimani akan hukum-hukum Allah. Mungkin tidak ada di depan kita hukum ini, tidak dapat kita menyaksikan akan pengalaman-pengalaman di mata kita, yakni orang melakukan hukuman ini. Walaupun sebegitu hukum itu ada di sisi Allah. Yang penting kita mengimani hukum itu ada daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ma 'allamtana wa ij'alna min 'ibadika as-salihin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammad wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.